Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan menyentuh beberapa hadis, membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dan menyentuh tentang al-hubbu fillah, berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menggunakan kitab Mishkat Al-Masabih, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Hadis عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman besok di yaumil qiyamah, di manakah orang-orang yang berkasih sayang ikhlas kerana aku? Kerana pada hari ini kata Allah, aku akan menaungi mereka di bawah naunganku. Pada hari tidak ada naungan melainkan naunganku. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Baik, jelas hadis ini hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di yaumul qiyamah. Penting tidak pentingnya perkara yang kita sebut tajuk berkasih sayang kerana Allah. Kerana besok ni Allah Ta'ala akan mengkhususkan satu kelompok manusia yang hanya dalam hidup selain daripada melaksanakan segala yang telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sekalian yang fardu dan yang wajib. Satu perkara yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat menyelamatkan manusia besok di yaumul qiyamah apabila mereka bersikap lemah lembut dan kasih sayang, dan itu didasarkan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan zatnya yang mempunyai sifat maha kasih sayang kepada hamba-hamba. Yang setiap hari kalau kita baca Fatihah, satu daripada ayat wajibnya yang kita baca dalam sembahyang, bahkan ke ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bila masuk ayat yang pertama selepas ayat kedua selepas Alhamdulillahirabbil alamin, sekali lagi diulang ayat ataupun perkataan yang sama, Alhamdulillahirabbil alamin, menyifatkan Allah sekali lagi Ar-Rahmanir Rahim, dua kali. Jadi satu surah ini adalah surah yang penting, sangat penting, sehingga diberikan julukan Ummul Kitab. Ummu ni kalau ambil dalam bahasa Arab kita terjemahkan maksudnya ibu ataupun induk. Jadi kalau kita mengambil dari sudut makna yang lebih luas, khusus, ummu ni maksud dia yang paling penting sekali, yang paling hebat, yang paling besar, yang paling tu adalah letak ummu. Contoh, kalau Makkah disebut Ummul Qura, induk kepada segala negeri. Dalam semua tempat yang Allah Ta'ala ciptakan atas muka bumi, sehebat mana, secantik mana, sekaya mana, tidak akan lebih hebat daripada Makkah. Dari sudut apa? Dari sudut kemuliaan. Sebab tu dia kata Ummul Qura. Quran disebut sebagai hadis Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab. Quran itu ada 130 surah dan dia disebut sebagai yang paling hebat daripada segala surah yang 130 itu dia. Yang paling panjang, yang paling syok, cerita yang paling tak boleh melebihi daripada kemuliaan Fatihah. Sebab itu dikatakan Ummul
Ummul Kitab. Jadi apa nama, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kemuliaan dia begitu. Dan apa nama, Fatihah ini dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim itu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara lain menggambarkan pentingnya sikap kasih sayang yang perlu diterapkan dalam nilai kehidupan manusia. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kamu di muka bumi ini, makna sesama manusia, hatta pada sekalian binatang sekalipun, selagi tidak mau mudarat pada kita. Apa akan jadi? Yarhamukum man fis sama. Makanya di langit akan mengasihi kamu. Siapa yang di langit? Para malaikat Allah. Langit ada 7 lapis. Setiap lapis langit itu mempunyai bilangan malaikat ciptaan Allah yang terlalu banyak bilangan. Tidak terhitung berapa banyak malaikat. Jadi Allah Subhanahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan malaikat-malaikat yang cukup banyak ini akan mengasihi kita. Apa akan jadi kalau seorang itu dikasihi malaikat? Tak perlu 10, tak perlu 100, 1000, juta dan sebagainya. Hanya cukup setakat satu saja kalau malaikat menyukai kita. Itu merupakan suatu kehebatan luar biasa bagi seseorang. Kenapa? Kerana makhluk mulia ciptaan Allah ini la ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedetik dan sesaat pun mengingkari Allah Subhanahu wa taala atas perintah, segala perintah Allah beri kepada mereka. Dan begitu juga keadaan mereka sentiasa tasbih, taqdis Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkaitan dengan hadis qudsi yang kita sebut, kesan daripada usaha kita berkasih sayang sesama manusia di atas muka bumi, itu akan menjadi sebab Allah meletakkan keistimewaan yang luar biasa. Kalau kita biasa dengar salah-salah manusia, dosa-dosa manusia, kesusahan besok di akhirat, itu kita akan peroleh cara-cara, ada jenis-jenis syafaat. Ada orang dapat syafaat daripada guru, dapat syafaat daripada amal soleh, dapat syafaat daripada jenis-jenis dan golongan manusia, di antaranya para nabi dan para syuhada. Tetapi dalam hadis ni Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan zat yang menyatakan dan berfirman kepada golongan yang kasih sayang sesama manusia, itu Allah meletakkan naungan yang istimewa pada orang ni. Kita tak nafilah para nabi dan rasul ini ada kemuliaan mereka tersendiri. Bahkan ada satu riwayat hadis yang menyentuh bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, besok ini di yaumil qiyamah ada satu golongan manusia yang kedudukannya lebih kurang ataupun sama dengan para nabi dan para syuhada, sehingga para nabi dan syuhada ini mencemburui mereka. Di wajah mereka ada cahaya, kan? Dan kedudukan mereka di atas cahaya, mana dia wajah mereka bercahaya dan kedudukan mereka dimulia oleh Allah Taala, kan? Jadi Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut jenis manusia ni diistimewa oleh Allah Taala sehingga menimbulkan cemburunya para nabi dan para syuhada, kerana cahaya mereka tu sangat luar biasa hebat. Sehingga sahabat pun bertanya kepada Nabi, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka inilah yang masa hidup di dunia mereka berkasih sayang bukan kerana habuan, kerana kebesaran Allah, ikhlas kerana Allah, bukan nakkan sebalik daripada apa yang ada pada orang lain yang dikasih sayang, betul-betul kerana Allah, kan? Dan mereka tidak menawarkan sesuatu kelebihan dunia dalam usaha itu. Jadi ini yang menjadi sebab kepada
para nabi dan syuhada besok di yaumil qiyamah mencemburui mereka. Pertama tadi hadis kata mereka ini memperoleh naungan istimewa di sisi Allah Ta'ala besok di yaumil mahsyar. Hadis ini pula menyebut kedudukan mereka di dalam syurga, kedudukan mereka di yaumil qiyamah mendatangkan rasa cemburu daripada golongan para nabi dan para syuhada yang kita tahu bahawa golongan yang sangat mulia ini bakal dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsala Allah lahu ala madrajatihi malakan. Qala ayna turid? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Qala hal laka alayhi ni'matun tarubbuha? Qala la غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. Bahawa satu orang laki-laki berjalan musafir kerana semata-mata menziarahi saudaranya pada suatu negeri. Maka Allah Ta'ala menurunkan satu malaikat ala madrajatih, maksudnya ai fi tariqih, dalam perjalanan musafir itu Allah hantar seorang malaikat. Qala, maka kata malaikat itu, aina turid? Kau nak pergi mana? Qala uridu akhalli fi hadhihi al-qaryah. Aku nak pergi ziarah sedawaku nama bulan-bulan di satu negeri yang ada bulan sekian-sekian. Qala hal laka alaihi ni'matun tarubbuha? Dia kata, apakah kau nak pergi jongok dia tu, ziarah dia tu, ada sesuatu kelebihan yang kau akan peroleh? Mana ada sesuatu benda lah yang kau nak ambil pada dia? Qala la ghayra anni ahbabtuhu fillah. Tak ada apa benda yang dia nak ambil pada dia. Tak ada apa-apa kelebihan yang dia cari pada dia. Tak. Hanya semata-mata dan pergi nak ziarah dia kerana Allah. Apa maksud kerana Allah? Memang itu di antara yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Maksudnya, qala, maka malaikat yang menyerupai manusia ini, sebab malaikat dia boleh merupa manusia, dia kata apa? Fa inni rasulullah ilaika, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Allah mengutuskan aku. Malaikat itu kata kepadamu. Mana aku malaikat? Bi anna Allah, mana laki ni tahu, dikatakan laki dia adalah daripada awliya illah salihin wali Allah. Bi anna Allah, bahawa sesungguhnya aku ni utusan Allah. Allah hantar ke aku, Allah beritahu ke aku, dia maha tahu apa yang kau nak buat. Cuma aku tanya, Allah hantar aku tanya, seperti mana Allah perintah aku. Allah kata suruh sampai ke kau, qad ahabba, apa? Bi anna Allah qad ahabbak, bahawa sesungguhnya Allah sangat mengasihi kamu seperti mana kamu mengasihi saudara kamu tadi ni kerana Allah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Gambarkan kita menziarah ini bukan sekadar mendatangkan kegembiraan dan kesukaan. Lebih daripada itu merupakan sunnah. Lebih daripada itu merupakan tuntutan supaya hubungan persaudaraan itu tidak retak dan putih. Lebih hebat daripada itu, besok di yaumil qiyamah kesannya akan mendatangkan kemuliaan yang besar, keselamatan yang besar, kemuliaan yang sangat hebat, seperti mana hadis di antara yang kita sebut tadi. Jadi maknanya kita kena tengok betul-betul lah tuan. Pasal apa? Pasal zaman sekarang zaman yang mudah putus saudara, putus persahabatan. Pasal apa? Pasal fitnah, kita kata apa? Media sosial. Mudah berlega fitnah. Bukan setakat berhubungan putus atau kawan dengan kawan, bukan setakat jiran dengan jiran, bukan setakat adik-beradik. Lebih hebat antara suami dan isteri,
antara seorang ibu bapa dengan anak-anak, itu lebih besar lagi. Apa jadi? Kan ada hadis khusus tentang isteri yang nusyus, ke mana tempat kembali besok yaumil qiyamah, neraka. Begitu juga sifat anak-anak derhaka, mana tempat kembali besok, sama neraka. Alhamdulillah. Pasal apa tu? Pasal tidak menjaga hubungan silaturahim sama mereka, yang di antara lain boleh kita kaitkan kerana tidak ada lagi subur perasaan kasih sayang sesama mereka. Ya. Bahkan dalam hadis yang saya sebut tadi, kenapa mendatangkan rasa cemburu golongan para nabi dan syuhada, mereka tadi ni yang berkasih sayang kerana Allah tadi ni? Kerana dalam hadis tu ada sebut, saya tak sebut tadi, mungkin saya boleh suatu sini. Dalam hadis tu mengatakan mereka berkasih sayang, tidak ada hubungan saudara mara pun, kawan jauh, ataupun mungkin kena baru sehari dua, tapi kasih sayang itu macam adik beradik betul, kan? Jadi itu di antara sebab kenapa Allah Ta'ala menaikkan darjah mereka. Bahkan ada hadis mengaitkan golongan ini yang berkasih sayang kerana Allah, dia menjadi orang yang digolongkan dalam golongan awliya ila salihin. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam hadis itu hujungnya diletak Nabi SAW menyebut ayat ini, bermakna orang yang berkasih sayang kerana Allah semata-mata dinaikkan darjatnya, ditingkatkan kedudukan makamnya sehingga memperoleh kedudukan wali Allah daripada awliya ila salihin. Kasih sayang kerana Allah bukan benda yang kecil. Mungkin dari sudut baca Qurannya tak hebat mana, mungkin dari sudut hafalannya tak sehebat mana, mungkin daripada ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu tauhid dan sebagainya itu tak sehebat mana. Tetapi dari sudut kasih sayangnya, dari sudut bantu membantunya, lebih ke situ, itu tak apa nama, itu satu perkara yang sangat besar, dapat kebaikan dunia dan akhirat. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, kan, dengan rahmat Allah Ta'ala kita ni berlemah lembut, linta lahum. Allah Ta'ala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat kasih sayang, fabima rahmatin minallah linta lahum, berlemah lembut bagi mereka. Dan Allah Ta'ala kata walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik, kalau bersikap kasar orang lagi bersikap kasih sayanglah orang lokek dengan kita, sehingga kadang-kadang musuh pun mati akal dengan sebab lemah lembut dan kasih sayang kita. Sebab tu Nabi SAW dalam hal-hal tertentu, kita jadi kadang-kadang high temper, copet, marah, kan? Maka Nabi SAW menganjurkan kita supaya bersikap lemah lembut kepada orang yang bersikap kasar dengan kita. Pasal apa? Dari sudut yang lain itu disebut sebagai dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak. Dakwah dengan akhlak inilah yang paling banyak Nabi terapkan dalam kehidupan dia, sehingga ramai masyarakat Arab jahiliyah, masyarakat Arab yang sosek baik, masyarakat Arab yang kasar-kasar, masyarakat Arab yang beratus tahun sebelum itu berbunuh-bunuhan satu sama lain, perang memerangi satu sama lain. Nabi SAW jadikan mereka orang yang lemah lembut. Nabi jadikan mereka orang yang apa nama, baik. Jadi mereka ni orang beriman dengan sifat dakwah bilhal, dengan akhlak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang kita baca tadi, sehingga Allah mendatangkan malaikat untuk bersama dengan orang-orang yang berkasih sayang kerana Allah. Baik. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تكون في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال المرء مع من أحب متفق عليه. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, datang satu orang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah pandangan dan pendapat kamu tentang satu orang laki-laki yang kasih sayang terhadap seseorang ataupun satu kaum,
tetapi mereka tidak bersama dengan mereka. Hanya rasa kasih sayang tapi tak duduk sama mereka, tak jumpa mereka, tak menatap mereka, tapi kasih sayang tu ada. Ini yang dimasukkan kasih sayang kerana Allah. Contoh, saudara mara kita di Palestin, kita sayang dia dengan cara-cara bantu kewangan dan sebagainya. Kasih sayang kita saudara mara kita bola Mesir, ko bola Syria, ke mana-mana lah. Walam yalhaq bihim. Tapi kita tak pernah sama mereka. Bahkan kalau duduk depan mereka bercakap bahasa mereka pun kita tak faham. Bagaimana keadaan begini? Kita sayang kerana dia Islam, saudara kita. Maka Nabi SAW menjawab, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang mereka kasih. Maksud dia kalau yang dia kasih itu kerana Allah, dah tentulah itu diasaskan dengan kebaikan, diasaskan daripada kebaikan. Apalagi kalau kita bercerita tentang kasih kita tu adalah kepada Nabi SAW, kasih kita tu kepada para anbiya, kasih Nabi kita tu pada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Begitu jugalah kalau zaman sekarang kasih kita kepada para ulama, tok-tok guru, orang-orang saleh dan seumpamanya. Kalau mereka ini mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah di akhirat besok, maka kita akan bersama dengan mereka sekiranya masa hidup dunia kita kasih pada mereka. Itulah penting dan besarnya kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kecil dan bukan sikit. Kan? Kalau rasa-rasa nak marah, pendam marah tu, jangan dihamburkan. Sekali kita buat keluar marah tu, syaitan akan sambung dengan kita. Pastilah akan makin melarat marah kita, sehingga kadang-kadang kita tak sedar apa perkataan dan bahasa yang kita keluarkan daripada mulut kita, sehingga akhirnya kita menyesal dengan apa yang kita sebut. Bak kata orang tua, telajak perahu boleh berundur. Telajak kata apa pula sambung telajak perahu boleh berundur. Telajak kata buruk padanya, ataupun buruk binasa, tak apalah, mana-mana lah, tapi boleh faham lah tu, tak elok lah. Kalau telajak bahasa tu, telajak kata, mana tak elok lah kesan pada hidup kita. Bahkan benda tu akan boleh jadi berpanjangan sampai mati, kan? Kalau kita buat keluar bahasa yang menyakiti orang tu, sehingga kita tak minta maaf dengan dia, apa mati salah kita, hutang dengan dia. Begitu juga dengan ngumpet, fitnah, tu masalah zaman sekarang. Tengok orang fitnah dengan handphone ni, mana nak minta maaf. Sekali dia buat keluar dalam FB ko, dalam WhatsApp ko tu, kalau dah tersebar satu dunia, kita nak tarik balik boleh lah? Tak boleh. Nak minta maaf, tengok-tengok, kita tanya dah meninggal dah dalam kubur. Yalah, adalah cara yang disebut oleh ulama dan sampai dah hadis bagaimana kita nak usahakan supaya dosa kita terampun di sisi Allah. Tapi secara pasti kita tak tahu Allah ampun ke tidak. Kita baik sanggup dengan Allah ampun. Ada cara-cara, tapi itu semua kalau boleh dielak-elak lah. Jangan kita terlajak pun kita nak cari cara macam mana pun dah bosan, kan? Jadi bahasa kita tu kadang-kadang jadi tak elok disebabkan marah. Jadi jago. Nabi SAW kata laisa syadid bis-sar'ah wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, atau kama qala. Bukanlah dikatakan orang kuat itu adalah orang yang kuat bergaduh di menang, tak. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengawal dirinya ketika marah, ya. Jadi bila ada orang kuat tak kono pokok, memang patut kita marah, kita kawallah diri kita. Itulah sebenar-benarnya orang kuat, ya, kata Nabi. Dan Nabi SAW anjurkan bila kita nak marah, kadang-kadang marah ke orang, terhambur kata-kata tak elok, kosannya puluh tahun tak bercakap, ya, kosannya puluh tahun kita tak mau nak bersama, tak mau, putuslah silaturahim maksudnya. Sedangkan Nabi SAW pernah berpesan pada kita, la yahillu limri'in ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin, atau kama qala. Tidak halal bagi seseorang berbahasa muka, tak baca cakap, putus sudah, mana tak ni lah. Kalau bahasa budak-budak lama-lama dululah saya masuk kocik, dia kata apa? Dan tak kawan kau. Tak kawan tu maksudnya bahasa muka lah. Nabi dalam hal ni sebut, ni kira orang tua dah ni, banyak ni. Kadang tak bercakap bertahun-tahun. Pasal apa? Tu kes pernah terkeluar bahasa yang dia sakit hati, sehingga jadi macam tu. Yang tu berlaku, Nabi kata,
Tidak halal bagi seseorang yang masam muka, yang berpaling muka, yang tak berkawan lah tadi ni, lebih daripada 3 malam ataupun 3 hari. Mana lebih daripada tu berdosa. Kan? Bosa tak bosa, kosan tak elok pada seseorang. Dia kena jaga. Kita semua kita ni eloklah jaga mulut. Nabi SAW kata, kalau tak mampu nak bercakap elok, diam aja. Jangan kita benda tak tahu pun nak juga bercakap. Benda-benda tak elok nak juga nyampuk. Kalau kita rasa ada manfaat, bolehlah cakap. Tapi kalau kita rasa kalau kita bercakap nyakit hati orang, berhenti. Ni tak, kadang-kadang kita rasa kita cakap tu betul, kita rasa kita hendak. Tapi orang khabar dah tak elok dah. Mana orang dah sakit hati, kita nak juga balun pasal apa? Kepuasan hati kita dengan nafsu yang ada lagi kita. Kita nak supaya orang terasa lah. Memang kita bercakap nak orang terasa. Kadang-kadang sebahagian orang bercakap memang dia saja cakap dengan bahasa yang boleh menyakiti orang, saja diweh. Itu kan bahaya. Tak boleh, jagalah. Baik, sikit lagi kita dengan hadis. Baik ya. Dalam satu hadis daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutabadilin fiyya. Rawahu al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Ta'ala firman, hadisnya hadis qudsi, pastilah seseorang akan memperoleh kasih sayangku yang berkasih sayang kerana aku, yang berkawan kerana aku, ziarah menziarahi kerana aku, dan yang membelanjakan sebagian hartanya kerana aku, kata Allah Ta'ala. Jadi ada 4 golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala firmankan bahawa dia pasti akan memperoleh kasih sayang Allah. Kalau seseorang dapat kasih sayang Allah, pastilah dia akan bahagia hidup, apalagi tentu di akhirat. Allah akan bagi di syurga sebab Allah sayangnya dia. Kalau saya lah agung sayang ke saya, macam mana? Tak ada duit, telefonnya kalau saya kata Gong, contohlah Agung kas yang Gong Gong, dan duit tak ada ni, macam mana ni? Kau datang lah. Contohlah Agung tu kawan sekelas kita yang kita tak jangkau dia nak jadi cerita dongeng ni, tak ada mana-mana dengan Agung, saya cerita dongeng dia. Contoh supaya kita boleh faham. Katakan Agung tu classmate kita dan kita tak jangkau dah besar dia jadi Agung. Dia jadi Agung tu kita pun kadang-kadang nak ambil kesempatan lah juga. Time-time susah, time senang tak ada lah dah. Time senang kita rasa nak jadi jobo, boleh lah bagi dia bergambar. Ni kawan dan ni Agung ni nak jadi jobo. Tapi kalau memang sempit susah, tu jadi tompek bergantung lah kita. Telefon tet nombor telefon peribadi dia kita main. Kawan dengan Agung telefon. Gong, kau kat mana? Rumah. Berapa? Duk ya kan. Dan masalah lah kita dan rusak. Tengah jalan boleh tak kau tolong pick up dan dompetnya ke mana tu? Ampang lumpur. Jam-jam tu dia turun. Kawan baik dengan Agung. Sebab dia sayang kita. Dia suka kat kita. Kita pun suka kat dia. Datang ni. Kan? Pokoknya kita kan ni datang meh. Dan bukan dia kita pergi makan kat Bani. Contohlah. Kan macam Agung sekarang, relax pergi kedai mama, relax kedai besok, restoran besok dia masuk, dia tak ada yang formal besok. Bagus kan? Katakan Agung kawan sini macam tu contohnya. Kan? Kita dongeng ni jangan percaya. Tapi nak jadi mudah faham contoh aja. Oi, makan. Pokoknya kita kau ni lah usaha itu dah hantar bengkel dah 2-3 kali dah rusak juga kan. Lepas tu pula kan besok kita pergi keluar ni mana Agung? Agung lagi kan tak mana Agung? Oi, lumpurlah. Berapa? Kau pukul 9 kau siap, ada orang ambil kau ke rumah naik kereta, dia akan bawa jumpa dan sekian-sekian. Contoh. Sampai dia buat di mana? Dia buat pergi showroom Mercedes. Dia suruh kau pilih mana kau nak tu dia. Contoh. Ambil mana kau nak, kita tunjuk yang mahal lah, yang latest model kan. Ambil. Dia bayar. Contoh.
Itu kalau orang hebat sayang dengan kita. Sekarang yang maha hebat sayang kat kita. Agak-agak apa kita nak dia beri tak? Beri. Dan kita kalau disayangi Allah dan kita menyayangi Allah, kita tidak akan minta habuan-habuan dunia yang terlalu murah di mata mereka. Mereka mesti minta sesuatu yang sangat mahal, dan nilaian mahal bagi mereka sudah barang tentu tidak sama dengan nilaian mahal ahlul dunia macam kita. Nilaian mahal mereka minta dengan Allah rahmat, kasih sayang. Mereka minta dengan Allah pengampunan. Mereka minta dengan Allah keberkatan umur hidup, harta dan sebagainya. Mereka minta dengan Allah satu nilai yang sangat mahal, redha Allah. Itulah nilai yang mahal bagi mereka. Ada pun kita untuk duit, harta, jawatan, kuasa dan sebagainya. Bagi mereka tu tak ada nilai langsung. Bahkan tu sesuatu yang menyusahkan mereka kalau mereka menjadikan itu sebagai matlamat hidup. Hanya sekadar untuk melebihkan ataupun untuk keperluan hidup sahaja, bukan jadi matlamat untuk dikumpul dan dihimpun dalam hidup mereka. Cuba tengok, kalau dah dikasihi oleh yang maha pengasih, kalau dah dikasihi oleh yang maha agung. Tadi agungnya itu pun dah ringkas jadi gung yang saya dengan kawan kan. Ini yang maha agung, yang agung daripada sekalian yang agung, Allah Rabbul Jalil. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah hebatnya kasih sayang seseorang yang diberikan terhadap sesama saudara Islam semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya bacakan hadis. Saya rasa hadis ni saya dah baca tadi, saya ulang sekali lagi dengan maksud dia. Di sini hadis dia kuat. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wa la shuhada yarabituhum al-anbiya wa shuhada yawm al-qiyamah bi makanihim min Allah. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum? قال صلى الله عليه وسلم هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada daripada kalangan hamba-hamba Allah besok ni di yaumil qiyamah satu golongan manusia yang mereka itu bukan daripada golongan para nabi, bukan daripada golongan para syuhada, tetapi dicemburui oleh para nabi dan para syuhada itu besok di yaumil qiyamah dengan kedudukan mereka di sisi Allah. Mereka berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami siapakah mereka itu. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah satu kaum yang berkasih sayang kerana kasih sayang Allah, berkasih sayang kerana Allah, ala ghairi arhamin bainahum, sedangkan mereka tidak mempunyai hubungan keluargaan apapun, wala amwal yata'atunaha, dan tidak ada hubungan itu dengan sebab harta benda yang boleh diberikan, yang menerima dan yang memberi. Tak ada. Fa wallahi, demi Allah, inna wujuhahum lanurun, kata Nabi SAW bersumpah demi Allah, sesungguhnya wajah-wajah mereka itu sangat memancarkan cahaya. Wa innahum la'ala nur, dan sesungguhnya mereka itu la'ala nur, di atas nur. La yakhafuna idza khafa an-nas, mereka sekali-kali tidak bimbang, tidak takut apabila manusia lain dalam keadaan takut dan bimbang. Wala yahzanuna idza hazana an-nas, dan mereka itu tidak sedikit pun sedih ketika hari manusia semuanya sedih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Quran daripada surah Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh bahawa wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang berkasih sayang Allah tadi ni, tidak ada ketakutan dan kebimbangan atas mereka, dan tidak juga mereka akan bersedih besok di yaumul qiyamah. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, dan supaya kita boleh melaksanakan apa yang dianjurkan dalam hadis-hadis yang kita baca, dan mudah-mudahan kita boleh berkasih sayang kerana Allah
tidak kerana kau yang melibatkan dunia. Dan mudah-mudahan kasih sayang yang berupa bentuk begitu tu akan mendatangkan satu nilai kebahagiaan hidup dan di dunia, dan satu bentuk kebahagiaan mutlak di akhirat insya-Allah. Baik daripada Allah, kurang daripada dalam hadis saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.